Ini bab amalan ataupun perbuatan dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang dengan mendukung Umamah, anak kepada Zainab, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda mahu sujud, baginda meletakkannya, dan apabila berdiri, mahu berdiri, baginda mendukungnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah lagi, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dengan mendukung Umamah, anak kepada Abil As bin Ar-Rabi'. Ibunya ialah Zainab, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umamah masih lagi kanak-kanak. Yahmiluha ala atiqih, baginda mendukung di atas tengkuknya. Fasalla, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dalam keadaan Umamah berada di atas tengkuknya. Yadha'uha, baginda meletakkannya apabila mahu rukuk, dan kembali mendukungnya apabila berdiri, sehinggalah baginda selesai mengerjakan sembahyang. Dilakukan demikian terhadapnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah Al-Ansari lagi, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada orang ramai, sedang Umamah binti Abil As berada di atas tengkuknya. Apabila dia mahu sujud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu sujud, baginda meletakkannya. Abu Dawud berkata, Makhramah tidak mendengar daripada ayahnya kecuali satu hadis sahaja. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah lagi, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ketika kami sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang zuhur ataupun asar, ketika itu Bilal telah pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang. Tiba-tiba baginda keluar kepada kami dalam keadaan Umamah berada di atas tengkuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di musallanya, yakni di tempat sembahyangnya, dan kami pun berdiri di belakangnya, dalam keadaan Umamah berada di tempat yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di atas tengkuknya. Perawi berkata, yakni Abu Qatadah, fakabbara, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kami pun bertakbir. Qala, perawi berkata, sehingga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu rukuk, dipegangnya Umamah dan diletaknya. Kemudian baginda rukuk dan sujud, sehingga apabila selesai daripada sujudnya, kemudian baginda berdiri, yakni mahu berdiri, dia ambilnya Umamah dan diletakkan di tempat asalnya, yakni di atas tengkuknya. Begitulah terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan pada setiap rakaat sehingga selesai mengerjakan sembahyangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua yang hitam di dalam sembahyang, ular dan aqrab, kala, jengking. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah,
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahmad berkata, bersembahyang dalam keadaan pintu terkunci di hadapannya. Fajitu, maka saya datang dan saya pun meminta supaya dibuka pintu. Ahmad berkata, maka Nabi SAW berjalan lalu membuka pintu untuk saya. Kemudian dia kembali ke musallanya, yang di tempat sembahyangnya. Wa dzakara, rawi menyebutkan bahawa pintu berada di sebelah kiblat. Berada di sebelah kiblat. Tengoklah. Ini babun fil amal fis salah. Ini bab berkenaan dengan perbuatan di dalam sembahyang ataupun gerak-geri di dalam sembahyang yang bukan merupakan gerak-geri ataupun perbuatan sembahyang. Gitu maksudnya. Jadi perbuatan dalam sembahyang ni bukan merupakan perbuatan sembahyang, lain daripada perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang tu kita kata rokok, sujud ke apa tu, ni bukan hak tu. Sebab itulah dalam syarah ni dia kata al-amal alladhi laysa min jinsi a'malis salah. Yani perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang, perbuatan sembahyang, perbuatan jenis lain. Jadi daripada hadis ini kita tengok Nabi SAW dukung Umamah binti Zainab, anak perempuan kepada Zainab. Zainab ini anak perempuan kepada Rasulullah SAW. Artinya Nabi SAW dukung cucu dia, cucu perempuan, iaitu Umamah namanya. Apabila Nabi SAW nak sujud, dia ambil, tadi dia nak sembahyang tu dia letak atas ni. Ni atas ni. Ini makna atas tekuk tu. Bukan dukung gini. Ni letak atas ni. Letak atas ni. Dengan kaki dia dua sebelah gini ke, ataupun dia duduk tekangkang ke, kaki lip nisa ke, boleh jadi kaki lip depan salib belakang ke, boleh jadi belakang. Tapi dukung atas tekuk lah. Situlah dulu. Apabila dia nak sujud, dia letak. Yang ni letak di bawah lah. Sebab kalau sujud, kalau rokok macam mana? Dan apabila dia bangun semula, bangun tu bangun daripada rokok ke bangun daripada sujud, ada dua kemungkinan. Kalau kita tengok riwayat kemudian, yang ni bangun daripada sujud, yang ni untuk rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, baru dia ambil semula letak. Tetapi itu riwayat itu tidak kuat. Nanti kita akan datang, kita akan jumpa. Tadi terjemah dah. Satu lagi kemungkinan, iaitu bila dia bangun untuk i'tidal, daripada rokok kepada berdiri, itu dia ambil juga. Itu kemungkinan yang kedua. Walau bagaimanapun, kalau kita mengambil kira sembahyang di sembahyang fardu, kira-kiranya Nabi SAW tak baca panjang lah di situ. Jadi tak padan lah nak letak datang tekuk dia semula. Hak lebih sesuainya lepas pada sujud. Dalam rakaat yang pertama tu nak bangun kepada rakaat yang kedua tu situ. Sebab tu panjang pula. Tapi kalau kita kata sembahyang dia sembahyang sunat, maka boleh jadi dia bangun daripada rokok kepada i'tidal itu pun boleh jadi dia dukung juga. Sebab apa? Dalam sembahyang sunat banyaklah hak sunat-sunat yang dibaca. Dijelah tu bacaan panjang lah, banyak lah, seperti yang kita tengok dah sebelum pada ni tu, sebelum rokok gini-gini bacaan tu agak panjang. Boleh jadi dia angkat dan letak di atas tengkuk dia semula ataupun di atas bahu dia. Tetapi hak mana lebih tepat? Adakah sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu? Kita akan tengok akan datang. Hak ni nak tengok gitu dulu, iaitu sekadar Nabi SAW angkat, pegang budak, angkat letak atas bahu, atas ni tengkuk. Lepas tu nak sujud, nak rokok, angkat letak situ. Lepas tu angkat pula, letak pula. Itulah yang dikatakan
perbuatan ataupun gerak-geri yang bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Jadi hak asas sembahyang tak ada lagu tu. Jadi tapi boleh ke tidak buat gini? Boleh ke tidak buat gini? Itu masalah khilaf. Masalah khilaf. Jadi kalau kita tengok sini dalam syarah ni, dia kata idza kana qalilan la yufsidus salah. Kalau gerak-geri ataupun perbuatan tu tidak banyak, tidak membatalkan sembahyang. Itu tidak banyak. Lepas tu dalam bawah tu hasyiah tu, bawah tu wa hakadha qalahu asy-Syafi'iyyah kama fi Ibn Ruslan. Demikian juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun kata lagu tu juga. Dalam mazhab Hanafi pun lagu tu juga, iaitu kalau perbuatan itu tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak tu lagu mana? Banyak sikit tu tak tahu lagu mana. Situ beza pula, khilaf pula situ. Ni oleh kerana pengarang dia ni orang mazhab Hanafi, dia lebih banyak kepada Hanafi dia lah. Dia pergi ambil dalam kitab Bada'i', iaitu dia kata qala fil Bada'i', dalam kitab Bada'i'us Sana'i', karangan Kasani. Kitab fiqh besar dia ni. Di antara yang membatalkan sembahyang, dia sebut dalam fiqh tu, ialah amal kathir, gerak-geri ataupun perbuatan yang banyak, yang mana perbuatan itu ataupun gerak-geri itu bukan daripada jenis amalan ataupun perbuatan sembahyang. Gerak-geri itu dalam sembahyang min ghairi darurah, tanpa keperluan, itu membatalkan sembahyang. Adapun sedikit, fa ghairu mufsid, kalau sedikit tak batal, kata dia. Lepas tu ulama khilaf pula tentang hak sikit dengan banyak ni. Sikit dengan banyak ni kita nak tahu lagu mana. Sesetengah ulama mengatakan yang banyak itu iaitu perbuatan ataupun pekerjaan ataupun gerak-geri yang memerlukan penggunaan dua belah tangan. Itu banyak. Orang panggil banyak. Ni mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Itu yang dikatakan banyak. Yang ni kalau kita nak buat dia tu, kita kena dua belah tangan. Sedikit iaitu yang tidak perlu kepada penggunaan dua belah tangan. Sebelah tangan tu sikit. Dia kira sebelah tangan sikit. Sehingga mereka mengatakan, jadi kalau seseorang tu kacing baju dia dalam sembahyang, dia kacing baju dia, baju tu buka dia kacing, fasadat salatuhu, batal sembahyang. Tetapi kalau dia buka kacing, tak batal. Ni pekor. Tak batal. Kalau ni berkacing dah, dia buka gitu je. Dia buka, itu tak batal. Tapi kalau nak kacing tu, dia kira agak susah untuk kacing tu. Kira-kiranya kalau sebelah tangan tak boleh, kena buat dua belah tangan. Tapi ini pendapat fiqh. Ada yang kata begitu, ada pula yang mengatakan beza di antara banyak dengan sedikit ni gini. Dia kata, kalau orang tengok daripada jauh, dia tidak syak bahawa orang ni bukan dalam sembahyang. Dengan perbuatan gerak-geri dia tu dah, orang tidak ragu bahawa dia tu tidak dalam sembahyang. Mana orang menganggap dia ni bukan dalam sembahyang, dalam keadaan sembahyang. Itu maknanya banyaklah tu. Kalau lagu tu banyaklah tu perbuatan lagu tu. Tapi kalau orang tengok daripada jauh, orang kata walaupun dia gerak tu bukan perbuatan sembahyang, tetapi orang kata dia duduk sembahyang juga. Itu sikit. Itu sikit. Cara dia je. Sebab itulah, kalau seseorang tu maknanya bertolak-tolak dalam sembahyang, tengah sembahyang dia bertolak-tolak tu, dia batal sembahyang dia. Sebab apa? Dia termasuk dalam amal kathir. Jadi perbuatan yang banyak, yang bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Begitu juga kalau dia ambil busur panah,
Lepas tu dia pun panah. Itu dalam semaya. Adik ni dalam kitab dia sebut. Itu banyak perbuatan yang banyak orang panggil. Sebab ambil busur panah tu, lepas tu bubuh anak panah situ, lepas tu tarik tu, itu semua tu banyak. Kalau orang tengok daripada jauh, orang tak nampak orang tu semaya. Tak nampak dia tu semaya kalau dalam keadaan lagu tu. Jadi di sini ada di sini buat kerja dengan dua belah tangan. Lepas tu orang tengok daripada jauh, orang tak kata dia dalam semaya kalau lagu tu. Begitu juga dia kata, kalau dia ambil minyak rambut, dia buat gini, bubuh minyak rambut, disisir rambut. Begitu juga kalau perempuan dia dukung anak dia, lepas tu dia beri susu kepada anak dia dalam keadaan duduk semaya tu, tak boleh, batal semaya. Sebab apa? Ini sudah ada amalan yang banyak, gerak-geri yang banyak. Adapun kalau dukung anak tanpa memberi susu, menyusukannya, tanpa menyusukannya, itu tidak membatalkan sembahyang lagi. Tidak membatalkan sembahyang lagi. Gitu. Nampaknya dalam perkara ni, nampaknya dalam perkara ni hak paling luas sekali lah, hak paling mudah sekali nampak Imam Ahmad. Sebab dia gerakkan yang banyak pun tak apa, asalkan tidak banyak benar lah, tidak banyak benar. Sebab apa? Dia pegang salah satunya dengan hadis ini. Ini kamu nak kata lagu mana? Takkan sebelah tangan akak. Dia kira. Jadi dia bantah hak ni, letak atas ni. Bukan senang. Kata budak kecil pun tidak boleh pegang sebelah tangan gitu. Geliat tangan dia pula tu. Salah baru pula. Tentu guna dua belah tangan. Dia kata. Sebab Nabi SAW ni orang yang beralu, dia jaga, ambil kira belakang. Takkan dia akak sebelah tangan, nak letak atas ni rohok juga tu. Budak kecil-kecil pun besar mana. Mesti guna dua belah tangan. Kata dia, hak dia mau kata pekerjaan ataupun perbuatan yang banyak ni hak guna dua belah tangan, tak boleh. Tak boleh, kata dia, kita tak terima, kata dia. Sebab apa? Nabi SAW nak akak lagu mana? Tentu dua belah tangan. Tentu dua belah tangan. Ambil sini, letak atas tekuk dia. Lepas tu kalau orang tengok daripada jauh, kaedah tadi lah, dia nak bahas kaedah tu. Kalau orang tengok daripada jauh macam tidak semaya, ya, kata dia, kalau tengok ketika tu, bila nampak duduk semaya, tengok ketika tu, ketika pegang budak tu nak akak ketika tu. Kalau kecuali kalau tengok dalam keadaan semua sekali. Jadi tengok ketika tu kau tengok semua sekali. Kalau tengok semua sekali semaya tu memanglah ada nampak semaya. Tapi kalau tengok ketika tu tidak nampak semaya tu, kata dia, kaedah tu tak kemah juga tu, kata dia. Pokok dia bantah. Dia kata sebab apa? Nabi SAW akak banyak tu. Lepas pada tu banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Nabi SAW jalan tu daripada tempat semaya dia naik atas mimbar, naik atas tangga. Lepas tu dia turun pula undur pergi tempat dia. Itu amal kathir. Kamu nak tahu mana bahawa kalau orang Syafi'i dia kata perbuatan dengan anggota besar, dia panggil anggota besar ni tangan, misalnya kaki 3 kali berturut-turut, itu banyak. Itu mengikut kaedah dia, 3 kali berturut-turut itu banyak. Misalnya kita jalan 3 langkah berturut-turut, itu banyak. Lepas pada tu kalau lebih lagi tu lebih lah. Kalau 2 langkah sat berhenti, itu tidak banyak, berhenti dulu. Lepas tu langkah pula 2, tidak banyak lagu tu. Hak berturut-turut tak boleh. Kalau tidak berturut-turut daripada hujung sampai ke depan pun tak apa lagi. Jalan tapi waktu berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, begitu, tak apa, tidak banyak dia kira. Walaupun kita kata jumlah keseluruhannya banyak, daripada ujung dia sampai sini, pada kau orang buat lagu tu, itu tak secara hak tu lah. Masalahnya kita tengok Abu Bakrah dalam hadis dulu. Abu Bakrah tu dia dah rokok, dia rokok di ujung luar, lepas tu dia jalan main. Jadi orang-orang Syafi'i kata itu dalil bahawa kalau tidak berturut-turut, kalau tidak berturut-turut, mana 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, walaupun duduk di ujung tu sampai mari dalam sah, tak apa, orang panggil tidak perbuatan yang banyak.
Jadi dia pakai hak perbuatan Abu Bakrah tu tidak banyak, 2 langkah berhenti. Tetapi orang-orang dalam mazhab Ahmad ni dia kata, oh teruk demo mana ada dalil yang ayat Abu Bakrah ni 2 langkah dia berhenti, 2 langkah dia berhenti, 2 langkah berhenti. Tak ada. Dia kata dia ayat dia daripada hujung tu mari. Gitu je dalam hadis ayat. Dia tak ada ayat kaifiat 2 langkah berhenti. Seolah-olahnya macam semua ni sudah tahu, kata dia. Perbuatan yang banyak tak boleh, perbuatan yang banyak ni 3 langkah berturut-turut macam Nabi royak. Kena bukti kau tu dulu. Kalau tak boleh bukti hak tu, kata dia, banyak dalil kita, kata dia. Itu sebab orang dalam mazhab Ahmad dia biasa je pecah spek ni, ambil spek dalam ni, buka sapu, pakai spek, pecah, biasa dia. Besar tu. Jadi 12 tangan guna pun tak apa. Bila-bila dia semaya sapu spek, pakai, lepas tu pecah, buat dalam poket misalnya. Dia tidak kira amal kathir tu. Sebab apa? Kalau dia tengok dalam hadis-hadis, banyak lebih lagi daripada tu. Cuma amal kathir ini hak tak bolehnya, misalnya pergi lari tidak menghadap kiblat, pergi arah lain, ataupun hungar, tu baru amal kathir bagi dia. Tu tidak nampak sembahyang semati. Tapi kalau buat berjalan tu menuh dalam keadaan tangan duduk sini, dia kata tidak amal kathir lagi, tak apa, tak batal sembahyang. Itu kalau mengikut mazhab Ahmad, tak batal. Sebab apa? Dia tengok Nabi. Kalau kita nak kata khusus dengan Nabi tu, sahabat tu berapa ramai hak lagu tu. Dan Nabi SAW tak kata gap. Bahkan Nabi SAW kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mengikut satu riwayat. Satu riwayat lagi zadakallahu hirsan wala tu'id. Tak apalah, semoga Allah menambahkan lagi keinginan kamu kepada kebajikan. Jadi mu tu maknanya kerana nak dapat kelebihan lah tu, biar dapat rakaat yang pertama, kira-kira tu rokok di belakang lagi tu. Tak ada siapa kesah tu. Rokok di belakang tu kerana kamu nak dapat kelebihan rakaat yang pertama sekali dengan tu iman. Jadi semoga Allah menambahkan lagi keinginan kamu itu. Wala ta'ud, tapi jangan ulang lagi semula. Satu dengan makna wala ta'ud, tak usah buat lagu tu. Jadi tak usah buat tu maknanya siapa ke tak usah nak kau. Dia kata tidak. Buat Hambali ni, Hanabilah, dia kata tidak. Bukan dengan makna tak usah, cuma tak molek saja. La ta'ud situ, tak molek saja. Selagi la tu'id. Kalau kata la tu'id, lagi kemah buat dia lah, menunjukkan tidak batal. Maknanya la tu'id, jangan kamu ulangi sembahyang, tak payah ulang, sah dah hak tadi tu. Jadi hak tadi kamu buat lagu tu sah. Jadi kalaulah tak sah, batal kerana perbuatan yang banyak tadi, apa Nabi SAW kata la tu'id? Apa dia kata la tu'id? Ini menunjukkan bahawa tidak batal sembahyang, sah. Kalau kita kata la tu'id, lagi kuat lagi lah pegangan pokok dia. Jadi ini masalah khilaf, masalah khilaf. Walau bagaimanapun molek ke sembahyang lagu tu. Kalau jadikan kebiasaan kan gerakkan paling kan gitu gini, tak molek. Semua kata tak molek. Imam Ahmad sendiri pun kata tak molek, bukan dia galakkan. Cuma masalah sekarang ni masalah batal ke tidak tu. Dia pun kata hak semoleknya biar nampak khusyuk lah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu dengan makna tetap senyap, duduk senyap, tidak gerak. Semua kata lagu tu. Cumanya masalah hak saat ini nak faham batal ke tidak. Apabila siapa ke batal ke tidak tu, mereka mengatakan tidak lagi, kecuali kalau hungar lari, kalau tidak menghadap kiblat. Itu kalau mengikut Hambali. Tapi kalau mengikut Hanafi dan juga qaul qadim mazhab Syafi'i, dia ada hak kecuali ni. Ada hak kecuali. Itu yang pelik. Yang kecualinya lagu mana? Orang panggil masalah bina ala salah. Masalah bina ala salah. Dalam mazhab Hanafi sampai sekarang ni pun dia pakai lagu tu lagi. Kalau berdarah hidung ke, ketuk ke, boleh. Satu pendapat lah, bukan semua ulama dia, tapi satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Dia kata seseorang tu boleh berhenti
berhenti semaya, paling walaupun tidak menghadap kiblat. Ni misalnya kita kata duduk sini menghadap kiblat kau ni, tempat ambil air semaya dari belakang, pusing pergi ambil air semaya, lepas tu mari semula duduk situ semaya, sambung tempat mana berhenti. Tadi sekat 2 rakaat, sambung, boleh lagi. Qaul qadim mazhab Syafi'i pun boleh juga. Ini orang panggil masalah bina ala salat. Jadi hak sini dalam kes ini Imam Syafi'i pun tak kata dah bila nak pergi ambil air semaya tu jalan 2 rakah berhenti, 2 rakah berhenti, tak ada. Gila kalau lagu tu lambat. Apa lagi kalau Hanafi pun dia kata tak boleh juga pergerakan yang banyak. Tapi kalau dalam kes tadi boleh lagi, cuma jangan kecek. Tak boleh kecek. Kalau orang tegur ke apa tak boleh kecek. Kalau kecek batal. Itu kaedah dia je lain. Kalau kecek batal. Tak kecek nak apa? Lepas tu ambil air semaya tu banyak lah tu pergerakan tu. Dia kata sebab ada hadis. Itulah. Walaupun bercanggah dengan kaedah hak dia pegang ni, hak ni kecuali kata dia. Sebab ada hadis. Itu kuatnya kedudukan hadis tu. Ulama-ulama pun kadang-kadang kita tengok pendapat dia bercanggah dengan kaedah dia. Sebab apa? Sebab dia kata ada hadis. Jadi bila ada hadis, kita kena melera lah. Sebab tu hak ni orang-orang kata pergerakan yang banyak pun cuma dia cuba takwil. Misalnya hak akad Umamah, kira-kiranya akad sebelah lah tu. Jadi dia tak fikir ataupun mana orang tak tanya dia. Kalau orang tanya seperti tadi, hak juga dia nak jawab. Kalau sebelah tu mudah kena akadnya. Tapi oleh kerana nak jaga kaedah tu kan, dia kata kira-kiranya akad sebelah tangan. Akad sebelah tangan. Jadi dah akad sebelah tangan, letak di atas ni, Nabi SAW sendiri buat. Dengan sebab tu dia kata kalau berdukung tu tak apa lagi. Semua ulama kata lagu tu, berdukung tu tak apa lagi, tidak batal lagi. Sebab apa? Sebab ada hadis ni. Dia nak kan hadis ni ada. Dengan sebab tu sekadar tu tak apa lagi. Begitu juga perempuan kalau dukung ada, kecuali kalau beri susu, itu lebih dah tu. Lebih dah tu. Walau bagaimanapun dia masih ada lagi khilaf di situ pun. Masalah beri susu ke anak tu masih ada lagi khilaf, masih ada lagi. Tapi kebanyakan ulama kalau sampai peringkat tu tak boleh lah, tak boleh. Tak apalah. Hadis yang pertama iaitu Nabi SAW selalu bersembahyang. Kana yusalli. Kana masuk pada fi'il mudhari', dia memberi arti madhi istimrari. Madhi istimrari selalu berlaku pada masa yang lalu. Nak ceritanya, sebab itu kita terjemah Nabi SAW selalu bersembahyang. Bukan sekali, beberapa kali dia buat lagu ni. Itu maknanya dia kana yusalli. Dalam keadaan lagu mana? Dalam keadaan dia dukung Umamah. Jadi tadi kita baca wa huwa hamilun umamata. Satu lagi dari segi bacaannya boleh hamilu umamata. Hamilu umamata. Yang dibaca dengan idhafat. Itu dari segi nahwu lah. Baca dengan idhafat. Kalau baca dengan tanwin, artinya umamah itu jadi maf'ul kepada hamilun itu. Jadi maf'ul kepada hamilun. Tetapi kepada orang yang baca tanwin, ada masalah sikit kalau mengikut ahli nahwu. Sebab dia kata isim fa'il kalau memberi makna untuk madhi wajib idhafat. Macam sini. Ni cerita hak dulu ni, hak lepas dah ni. Jadi wajib idhafat. Kalau mengikut ahli nahwunya. Jadi kita kena kata hamilu umamata. Gitu. Tapi tadi ana baca hamilun umamata. Itu ahli nahwu kata, bukan semua ahli nahwu kata gitu. Ataupun kalau ahli nahwu kata gitu tu kalau menunjukkan madhi. Tetapi kalau dimaksudkan hikayat, boleh dengan tanwin pun boleh juga. Kalau maksudkan hikayat masa lalu, tapi hikayat tu cerita tu sekarang ni, boleh. Tidak idhafat pun. Yang ni kita baca hamilun umamata, boleh juga. Mana kedua-duanya boleh. Itu dari segi nahwu lah. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa kalbuhum basitun zira'ihi. Basitun zira'ihi.
Dia tidak kata basitu zira'ihi, tapi basitu zira'ihi. Apa makna? Kalau ahli nahwu kata tak betul tu, ni ayat ni tak kata betul. Sedangkan zira'ihi di sini dengan makna maf'ul lah. Sebab apa? Baca basitun. Sebab kalau baca basitun, makna zira'ihi itu jadi maf'ul. Tak boleh dah kita nak kata jadi mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaih mana? Kalau mudhafun ilaih, mudhaf mesti kena baris kan? Basitu gitu. Itu dalil boleh. Dalil boleh. Macam sini bolehlah hamilun umamata. Hak tu lebih molek lagi sebenarnya daripada kita kata hamilu umamata, walaupun boleh juga lagu tu pun. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hak tu juga, cumanya bawah dia ni je, sanad dia lain-lain. Sanad pertama tu Imam Abu Daud ambil daripada Qa'nabi, dia ambil daripada Imam Malik, pergi datang tu Abu Qatadah. Hak yang kedua ni pun Abu Qatadah juga, tapi perawi di bawah dia tu lain. Perawi di bawah dia tu lain. Jadi dia kata isi dia tu pun lain juga. Sebab orang ni kadang-kadang ketika dia cerita tu, ada kalanya dia berengkah, ada kalanya dia berdetail, ada kalanya dia sebut ni, ada kalanya dia tidak sebut ni. Memang begitu dalam kita cerita apa-apa pun. Kita tidak kira sangat dari segi lafaz dia tu, kita kira maksud dia. Jadi Abu Qatadah kata, ketika kami sedang duduk dalam masjid, ceritanya Rasulullah keluar kepada kami dengan mendukung Umamah. Lepas tu dia kata, Umamah ni siapa? Anak kepada Abil As bin Ar-Rabi'. Mak dia siapa? Iaitu Zainab, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia masih kecil lagi. Rasulullah dukung di atas telekuk dia. Lepas tu pergi sepat takdi lah juga. Riwayat tu hak lain-lain tu lebih kurang sepat takdi juga. Jadi nak cerita di sini, ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umamah. Abul As itu menantu dia lah, menantu dia. Jadi Abul As tu kunyah dia. Orang Arab ni dia lebih kadang-kadang lebih masyhur guna kunyah dia. Dia tidak guna nama hak sebenar. Adapun nama hak sebenar tu macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan nama dia Laqit, ada yang mengatakan Hushaim. Abul As tadi macam-macam lah. Dia ni pada ketika perang Badar masih lagi tidak Islam, duduk balik orang kafir, pergi perang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Gitu. Tetapi kita tidak nak pergi kepada sejarah lah, penyertaan dia dalam peperangan tu setara mana. Tu panjang pula lah. Penyertaan dia untuk apa sebab? Adakah kerana didorong oleh sifat ataupun perasaan permusuhan? Supu Abu Jahal tu lagu tu ke? Supu Abu Lahab tu lagu tu ke? Atau lagu mana? Kita tidak nak bahas tu. Jadi secara ringkasnya tidak gitu. Sebab yang ikut pergi perang Badar ni ramai daripadanya sebenarnya dalam keadaan berat hati, tapi tak ada arah gitu. Ramai daripadanya tak ada arah. Jadi gilah. Dan itu pun salah satu daripada sebab kekalahan orang kafir. Sebab kekalahan orang kafir. Jadi bila ditawan, orang kafir kalah lah dalam perang tu. Jadi kena tawan apa-apa dia. Jadi termasuklah yang kena tawan itu Abul As bin Ar-Rabi' ni. Jadi ada yang dihukum bunuh, ada yang boleh bayar tebusan. Jadi kalau bayar tebusan, lepaslah. Jadi Abul As ini di antara tawanan yang boleh ditebus oleh ahli keluarga dia. Jadi penduduk Mekahnya masing-masing hantar wakil ataupun pergi sendiri untuk menebus tawanan-tawanan daripada keluarga dia tu. Jadi termasuklah di antara yang menghantar tebusan ini ialah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab.
yang mana pada ketika itu masih duduk Mekah lagi. Dia hantar untuk tebus suami dia ni kalung, tali tekak yang mak dia iaitu Khadijah bui semasa nikah dengan Abul As itu. Gitu ceritanya. Jadi apabila Nabi SAW tengok tu, dia teringat. Dia teringat. Jadi mengalir air mata Nabi SAW. Itu ceritanya. Tapi di sini dia ayat rekah. Rasulullah SAW pun kata lepas pada tu, kalau kamu nak lepas dia ni, nak bebaskan saja tanpa mengambil tebusan, dan kamu kembalikan kalung ni, tali tekak ni kamu kembalikan kepada anak dia lah, pada Zainab itu, boleh juga. Nabi kata boleh juga kalau siapa-siapa nak lagu tu. Sahabat-sahabat pun bila Nabi SAW kata gitu, na'am selalu lah. Iyalah. Kita tidak nak ambil apa-apa lah dengan dia ni, kita pakai lepas gitu. Tidak nak ambil tebusan ke apa. Jadi hantar balik pula kalung tadi kepada Zainab balik Mekah. Jadi Abul As ni walaupun dia ketika dia tidak Islam pun, dia cukup jaga Nabi SAW. Cerita dia cukup jaga hati Nabi SAW, mertua dia ni. Dan dia tu sikap dia jujur. Dia tidak ada buat tak molek lah. Walaupun dia pada masa kafir lagi pun, tak ada dia kata menduakan isteri dia, tak ada. Jadi ni kau seorang tu. Ni kau seorang tu. Dan dia tak say apabila orang-orang musyrikin tekan dia, suruh cerah bini dia tu, anak Nabi SAW, dia tak say cerah. Tak say cerah. Ni cerita Abul As ni. Nabi SAW tahu semua tu. Sebab itu Nabi SAW ingat sangat dia ni. Ingat sangat kebaikan dia ni. Tetapi bila Nabi SAW lepaskan dia tu daripada tawanan, Nabi SAW mensyaratkan kepada dia, lepas ni bila balik Mekah, kamu hantarlah Zainab tu ke Madinah. Zainab dengan anak hantarlah balik, mari ke Madinah ni. Dia pun lepas pada tu balik tu pergi ke Mekah, dia pun hantar Zainab. Sungguh dia kecek tepat. Dia cukup jaga hati Nabi SAW. Dia hantar Zainab itu kepada Nabi SAW, dan dia duduk Mekah dalam keadaan syirik dia tu lah. Dia tak nikah, dia duduk Mekah tu beberapa tahun. Gitu ceritanya. Sehingga sebelum daripada pembukaan Mekah, tak lama sebelum pembukaan Mekah, dia keluar pergi berniaga ke Syam. Bila dia balik, di tengah jalan tu disekap oleh puak-puak tentera Rasulullah SAW. Jadi mereka rampas semua barang-barang, bawa pergi kepada Nabi SAW. Dan tawan pula beberapa orang yang pergi berniaga. Tawan mari. Abul Asnya ada juga situ, tapi dia dah lari. Dia lari ceritanya. Dia lari. Lepas pada tu dia pergi ke Madinah tengah malam. Ceritanya. Dia pergi ke Madinah tengah malam. Dia pun tanya orang lah. Lepas tu tak tahu mana rumah isteri dia Zainab. Dia pergi jumpa dengan Zainab, dan dia minta perlindungan daripada Zainab. Biar Zainab bagi perlindungan kepada dia. Maka Zainab pun pagi, pada waktu pagi selepas sembahyang subuh, dia kata, tuan-tuan sekalian, ayyuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Ar-Rabi'. Saya telah memberi perlindungan kepada Abul As bin Ar-Rabi'. Dia kata. Jadi Nabi SAW pun terima. Sebab pada masa itunya sistem, bukan orang Islam saja, orang kafir pun guna lagu tu. Jadi kalau seseorang dibagi perlindungan kepada seseorang luar, dia terima perlindungan itu. Apalagi dalam Islam. Dalam Islam, perempuan pun boleh bagi perlindungan, dan perlindungan dia tu diterima. Waqala, Nabi SAW kata, yujiru 'alal muslimin adnahum. Jadi orang-orang Islam ni, hak paling rendah sekalipun, dia boleh bagi perlindungan kepada orang lain. Dia boleh bagi perlindungan kepada orang lain. Jadi soal sistem perlindungan ni lagu mana hak detailnya, kita tidak nak bahas tu, cuma nak sepintas lalu hak ni dulu. Lepas tu dia pun kata kepada Zainab, Nabi pun kata kepada Zainab, akrimi maswahu, layanlah dia dengan baik, terimalah dia sebagai tetamu kamu.
Tetapi jangan biarkan dia pergi tidur sekali dengan kau. Tak boleh. Kau tidak halal untuknya. Nabi SAW kata kau tidak halal untuknya. Sebab apa? Lepas tu dulu cerita dulu tu menikah dengan orang kafir. Pada masa tu tak apa lagi menikah dengan orang kafir. Pada masa tu tak apa lagi. Lepas pada tu turun ayat la tankihul musyrikati hatta yu'minna wa la tumsiku bi'isamil kawafir. Ayat-ayat yang seumpama itu, maka ia menunjukkan orang Islam tidak boleh menikah lagi dengan orang kafir. Jadi tak boleh, kata dia. Zainab pun kata sebenarnya dia mari ni dia nak mendapatkan harta dia. Tu barang-barang dia, harta benda dia tu dia mari tu untuk maksud tu. Bukan dia mari tu mana nak duduk sekali dengan saya sangat. Tak. Maksud dia mari ini dia nak ambil barang-barang dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul tentera dia, hak mana terlibat tu. Kumpulkan, dia apa kata? Dia ni seperti mana kamu semua tahulah. Dia ni. Kamu telah mengambil harta dia. Dan harta itu termasuk di dalam harta faid, kira-kiranya. Harta faid. Hukum faid itu apa? Faid itu kita tidak nak cerita sinilah. Jadi sayanya suka kalau kamu berbudi kepada dia, kamu bagi balik barang-barang dia. Nabi SAW kata. Tapi kalau kamu tidak nak bagi pun tak apa, itu hak kamu. Kamu lebih berhak terhadap barang itu. Cuma saya, kalau saya lah, saya kata gitu, sahabat-sahabat dia bunyi Rasulullah kata gitu, bagi balik selalu lah, semua sekali barang-barang dia. Jadi dia pun balik semula pergi ke Mekah. Jadi rupa-rupanya dia balik pergi ke Mekah, dia bergama sangat tu kerana amanah dia. Kerana dia ni seorang yang jujur. Itu tujuan dia ni. Jadi dia pergi, dia pun bagi balik kepada orang yang berkenaan. Bagi kemudian dia pun mengucap selalu. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kata begitu depan orang kafir ni lah. Bukan di Madinah, masa Mekah. Lepas pada dia bagi barang-barang tu, hak mana-mana orang yang berkenaan dia bagi, tak ada dah bergantung hak orang dengan dia. Dia pun masuk Islam. Dia pun kata ketika tu, demi Allah, tidaklah menegah aku daripada Islam kecuali aku takut kamu kata aku makan harta benda kamu. Jadi aku tidak nak makan harta benda siapa-siapa. Jadi kalau aku masuk Islam sana, tak ada boleh baliklah barang kamu tu. Tak ada lah, jadi harta faid lah. Jadi harta faid dah. Bahkan aku pun boleh ambil. Jadi takut-takut kamu kata aku ni masuk Islam tu kerana nak barang, nak apa. Tak, tidak sabit tu. Jadi dia ambil barang tu atas pada tuan-tuan dia, hak mana orang-orang yang berkenaan yang pesan barang kau kita kata bagi balik. Lepas pada tu dia pun pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah Islam dah. Dan ini berlaku sebelum daripada pembukaan Mekah lagi, sebelum daripada Fathi Makkah lagi. Artinya dia ni termasuk dalam orang-orang Islam yang memeluk agama Islam sebelum Fathi Makkah. Makna kelebihan itu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Itu tidak sama orang-orang yang berbelanja dan perang sebelum daripada pembukaan Mekah. Kedudukan mereka itu lebih besar lagi daripada orang yang berbelanja dan berperang selepas daripada Fathi Makkah. Artinya dia ni termasuk dalam kumpulan yang pertama. Walau bagaimanapun dalam ayat itu Tuhan kata wa kullan wa'adallahu al-husna, kepada kedua-dua golongan, sama ada hak masuk Islam sebelum pada Fathi Makkah ataupun selepas Fathi Makkah, Tuhan telah janjikan al-husna, syurga untuk mereka. Mana mereka tetap lebih ke mana-mana. Apalagi kalau dia ni hak sebelum tu, maknanya gitu. Lepas tu dia kata bila masuk Islam, hasuna islamuhu, Islamnya baik. Islam molek. Matinya pada tahun 12 Hijrah. Itu cerita Abdul As bin Ar-Rabi. Dan isteri dia pun, Zainab ni pun sangat sayang kepada dia. Jadi apabila dia balik tu, ini kita tidak nak cerita panjang, sebulan jumpa dalam bab nikah. Jadi menikah tu kalau pisah, hak tu Islam, hak tu kafir lagu mana. Itu ada khilaf banyak lah. Adakah dia kena akad semula atau tidak? Daripada cerita Abul As lagu mana, jadi jawapannya mengikut hak lebih kuat, iaitu tidak akad. Maka akad
dulu. Maknanya tidak kata mas kahwin lain ke apa, tak ada. Hak dulu. Kalau masuk sekali itu tak apa. Kalau masuk hak ni dulu, hak ni kemudian, lagu mana. Jadi adakah kena akad suku? Itu satu bab yang lain pula lah. Itu dalam bab nikah kahwin. Zainab ni pun sangat sayang kepada dia, Umamah. Dan dia ni ada seorang lagi anak, yang mana jarang-jarang kita dengar anak dia tu. Hak ni lebih besar lagi daripada Umamah tu. Namanya Ali. Namanya Ali. Ali ni lah hak semasa Fatih Makkah tu, Nabi SAW suruh dia naik atas belakang, atas bahu ni naik. Jolok berala dalam Kaabah. Jatuh berala dalam Kaabah. Ali itulah, bukan Ali Sayyidina Ali. Tapi orang macam Ibnu Ishaq dan lain-lain penulis sirah yang tidak faham tu, dia kata Sayyidina Ali itu. Pasal nama Ali itulah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah, bukan semua kata Sayyidina Ali. Hak lebih tepatnya hak sebut Ali, cucu dia. Dan hak tu hak lebih bernasabah pun. Sebab apa? Nabi SAW ni tua dah pada masa tu. Kalau Sayyidina Ali ni pahlawan dia tu, muda lagi. Sepatutnya Nabi naik atas belakang dia lah, bukan dia naik atas belakang Nabi. Naik atas belakang tu tua pula. Tu tua, hak tua dah. Tak bernasabah. Hak bernasabah kalau cucu, ya belasan tahun bernasabah. Tapi hak umur 20 lebih dah, hak pahlawan, tak bernasabah hak tu. Dia punya malu. Nabi SAW suruh naik atas belakang dia. Sepatutnya dia kata naik atas saya lah. Dia bukan tua, dia tua dah. Dia kata tahun yang ke-8. Lepas tu 2-3 tahun lepas pada tu matilah Nabi nya. Maknanya uzur dah lah. Walaupun kita kata Nabi gagah setara mana pun, tapi dari segi adab tu, dari segi logiknya dah lebih tepat ulama yang mengatakan Ali tu, Ali anak kepada Abul As ini, anak kepada Abul As bin Ar-Rabi' dengan Zainab. Tapi tak rajin disebutkan Ali itu. Sebab apa? Sebabnya dia ni anak Abul As, dan Abul As ni orang Umawi, keluarga Sayyidina Osman, Bani Umayyah. Dia buat ni sejarah ni, buat yang menulis sejarah ni kebanyakannya musuh buat Bani Umayyah. Sebab tu Sayyidina Osman ada 2 bini anak Nabi pun dia pendamkan, dia susuk, dia tak tunjuk. Sebab dia benci kepada Bani Umayyah. Sebab Bani Umayyah ni menyebabkan dia payah nak kerja, nak menyesatkan orang. Itulah hakikatnya, rekah ceritanya begitulah. Sebab demon ni duk tekan semacam. Gitulah. Dan Umamah ini kemudiannya menjadi isteri kepada Sayyidina Ali. Umamah ni isteri kepada Sayyidina Ali. Lepas tu kita kata lagu mana ni? Ni kau anak saudara. Anak saudara lah kita kata. Dah muga adik-beradik tu. Bini dia dengan ni mak Umamah ni. Lagu mana mereka? Tak apa. Hak tak bolehnya dalam satu masa. Adik-beradik lagi boleh. Hak tak boleh tu wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dalam satu masa hak tak bolehnya. Tapi kalau masa berlainan tak apa. Ada yang haram tu kalau dalam satu masa. Kalau tidak dalam satu masa tak apa. Tak apalah tu. Seterusnya riwayat daripada Muhammad bin Salamah tu, ni Abu Qatadah juga. Dia kata saya melihat Rasulullah SAW semaya jadi tu imam kepada orang ramai. Umamah bin Abil As duduk di atas tekak dia. Bila Nabi SAW nak sujud, dia letak. Abu Daud berkata, jadi bila Abu Daud kata ni, ini hak lebihnya Abu Daud ni. Bila dia kata qala Abu Daud, biasanya dia kata qala Abu Daud itu dia nak komen tentang sanad hadis. Di situlah kita dapat tahu kedudukan hadis itu ataupun kedudukan seseorang perawi. Itu kelebihan Abu Daud. Misalnya sini dia kata, Abu Daud berkata Makhramah tidak mendengar daripada ayahnya kecuali satu sahaja hadis. Ni kan dia kata Muhammad bin Salamah al-Muradi qala haddatsana Ibnu Wahab an Makhramah. Tu Makhramah an abihi, daripada ayahnya. Jadi ayah dia tu siapa? Bukair namanya, Makhramah bin Bukair.
Jadi ayah dia tu ambil daripada Amr bin Sulaim Az-Zuraqi. Gitu. Jadi Makhramah ni dia meriwayatkan di sini dengan an-ana, secara an-ana. Dia tidak kata sami'tu ataupun haddatsani abi. Dia tidak kata lagu tu. Dia kata an. Jadi Imam Abu Daud kata Makhramah ni dia tak ada dengar daripada ayah dia kecuali satu hadis. Hadis ni tak termasuk dalam tu. Mana? Hak satu hadis hak dia dengar tu iaitu dalam bab witir, berkenaan dengan semaya witir. Hak tu sah. Hak dia dah dengar daripada ayah dia. Hak lain-lain dia tak ada dengar daripada ayah dia. Bila tak ada dengar daripada ayah dia, maka hadis ini dari segi hukumnya munqati', putuslah. Putus. Sebab apa dia tak ada dengar daripada ayah dia? Jadi dia tak ada dengar tu dia ambil daripada siapa? Siapa dia ambil? Siapa dia ambil? Kena tahu tu. Kalau tak tahu tak boleh lah, putuslah sanad. Yang jelasnya mengikut kebanyakan ulama, hak lain-lain riwayat dia daripada ayah dia tu adalah berdasarkan kitab ayah dia tinggal. Kitab ayah dia tinggal. Jadi kitab riwayat-riwayat ayah dia tu ayah dia tulis. Jadi dia pakai ambil kitab tu, dia riwayat ke orang lain berdasarkan kitab tu lah. Hak daripada ayah dia tu, bukan dia dengar sendiri daripada ayah dia. Hak dia dengarnya sah. Gitu. Jadi ulama-ulama menganggap tidak sama ni hak terima melalui kitab dengan dengar sendiri. Dia hak dengar sendiri tu lebih kuat lagi. Sebab hak melalui kitab ni kita tak pasti. Kitab tu takut ayah dia tak ada tashih kok, boleh jadi. Jadi duk riwayat hak ayah dia, kalau ayah dia dah misalnya ayah dia pun tak sih terima hak tu pun boleh jadi. Ataupun kalau tidak ayah dia pun orang lain kok masuk hak tu, celah tu. Boleh jadi. Dia banyak berlaku ni dalam bab hadis ni, orang yang mengaji hadis dia tahulah. Jadi kerja puak-puak nusah, puak-puak warak, orang panggil warak. Yang ni tukar-tukar jilid. Zaman itu dia bukan ada mesin cetak sekolah ni. Jadi kalau kita nak kitab ni, jadi kita minta dengan tuan dia tu pergi photostat ke apa, tak ada. Photostat sini pun baru juga kita ni pun. Jadi dia pun ambil dengan orang tu pergi kepada penyalin, orang panggil. Penyalin tu dia khatta, tukar khat, penulis, nusah, dia pun salin. Salin. Tengah-tengah salin tu kadang-kadang orang hak kerja lagu ni memang dia cari kesempatan tu. Dia nak baiki. Dalam hadis-hadis, kitab-kitab tu. Dia nak bubuh celah mana-mana. Gak bila siap orang tidak baca semua. Gitu. Itu sah. Yang kedua je tukar jilid. Tukar jilid ni pun kerja dia ada hak molek, bukan semua. Tak molek, bukan semua tak molek. Hak molek pun ada juga. Tetapi ada juga yang mengambil kesempatan. Dia jadi tukar jilid. Bila dia jilid tu dia bubuh benda lain, celah. Dia bubuh benda lain itulah yang kita tidak pasti tu. Macam ni daripada kitab ayah dia, betul lah ayah dia, takutnya orang lain bubuh celah. Dia mana tahu dia kamak ayah dia sungguh. Sebenarnya tidak. Banyak berlaku benda-benda lagu ni, banyak berlaku. Sebab itulah ulama-ulama dulu pening kepala, susah lagu mana nak buat, nak jaga ni. Jadi nak jaga kitab tu bukan main lah, sungguhnya. Koci lah, mana kira koci bubuh dalam sorok tu koci. Bimbang lakukan dengan. Sebab kalau tidak orang masuk, orang ubah. Dan dia ada maksud tu. Musuh-musuh Islam ni daripada dulu lagi dia ada dah perancangan dia. Kita kena buat gini, kita kena buat gini. Salah satunya hal ni lah, buat masuk dalam kitab-kitab ni. Kitab-kitab utama ni. Gak kitab Bukhari kau Muslim kau gapo, orang tidak habis seminggu sekali, sebulan sekali habis baca. Dia baca lagu tu. Quran boleh lah lagu tu. Bukhari ni kalau kita tanya dalam Malaysia ni, seorang kan ada yang mau habis nak bulan, setahun kau sekali. Tanya dulu. Kalau tidak dia boleh masuk lah. Dia boleh cetok buah-buah, buat comel-comel, lepas tu sebar. Benda ni disebut oleh Syekh Abdul Aziz dalam kitab dia Tuhfah Ithna Asyariyah. Dan dia sebut siapa dia di zaman dia tu orang yang terlibat dengan benda-benda ni. Dia sebut kerja besar ada mana ni musuh ni. Kita yang tak khabar. Orang hak ngaji mesti kita tak khabar gapo dia orang musuh tu buat. Sebab itu ulama tak terima. Sebab apa tak pasti lagi. Hak lagu ni tak pasti lagi. Sebab itulah ini dalam Tahdzibut Tahdzib Abu Talib berkata, saya bertanya Imam Ahmad tentang dia. Imam Ahmad kata Makhramah ni thiqah.
thiqah, orangnya molek, tak apa. Tetapi dia tidak dengar apa-apa daripada ayah dia. Imam Ahmad tahu dia tak dengar apa-apa. Dia cuma meriwayatkan daripada kitab ayah dia. Mana ulama pada masa tu dia tahu orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, dia tahu. Jadi kerja dia hak tu jelah. Ibnu Ma'in berkata, dia mendapat kitab ayah dia, tapi dia tidak dengar daripada ayah dia. Ni tokoh-tokoh ni, ulama-ulama pengkaji perawi-perawi ni. Abu Daud berkata, inilah pasal ni. Sini pun dia kata. Mana Hafiz Ibn Hajar pun nukil juga. Abu Daud kata, dia tidak dengar daripada ayah dia kecuali satu hadis saja, iaitu hadis tentang sembahyang witir. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan daripada pakcik dia, Musa bin Salamah. Dia kata, aku pergi kepada Makhramah, aku pun tanya dia, haddatsaka abuka, yakni ayah kau riwayatkan kepada kau sendiri kah? Faqala lam udrik abi. Dia kata, aku tak ada dengan ayah saya, aku tak ada dengan ayah aku. Kata dia, ni kitab dia. Dia riwayat betul, ni kitab dia. Dia kata. Jadi dengan sebab itu, dah kita kata dia tak ada apa, dia kata an abihi. Ini tidak salah. Dari segi ilmu hadis, ilmu sanad ni, kalau dia tidak dengar, dia boleh riwayat an abihi. Ini isyarat dah lah ni. Kalau riwayat dengan an ini, mana boleh jadi dia ambil melalui kitab, boleh jadi melalui orang lain, ada orang tengah celah, boleh jadi. Dia tidak sebut pun, itu isyarat dia. Orang yang ngaji dia faham selalu. Sebab itulah riwayat secara an-anah ni dia rendah. Nak banding dengan riwayat secara tahdis ataupun riwayat yang menyebutkan sami'tu ke, misalnya dia kata, ataupun haddatsana ke, haddatsani ke, sebagainya, itu lebih. Sebab apa? Sebab an ini adalah satu lafaz untuk menyatakan boleh jadi ada di tengah tu yang digugurkan perawi dia, ataupun boleh jadi riwayat itu diambil daripada kitab dan sebagainya, boleh jadi. Dia betul dah tu cara dia tu betul. Kecuali kalau dia kata, saya telah mendengar ayah saya kata gini-gini, hak ni, sedangkan orang-orang lain kata dia tak dengar, tu baru dia bohong. Jadi ulama nak tahu seseorang itu pembohong, lagu tu lah cara dia. Seterusnya riwayat daripada hak tu lagi, Amr bin Sulaim Az-Zuraqi lagi. Cuma yang mengambil daripada Amr bin Sulaim itu Sa'id bin Abi Sa'id, dan bawah daripada dia iaitu Muhammad bin Ishaq, hak kita kenal dengan Ibnu Ishaq. Sedangkan hak ni ambil bawah lagi tu Makhramah. Sini pula Ibnu Ishaq ambil. Lepas pada tu dia lebih kurang tadi juga. Cumanya lafaz dia tu ada takdim takhir, tidak teratur molek. Sebab itulah di dalam syarah ni dia kata, dalam ibarat riwayat Ibnu Ishaq ni, taqdim wa ta'khir, ada takdim dan takhir. Asalnya hatta idza faragha min sujudihi akhadhaha faraddaha fi makaniha thumma qama, gitu. Jadi cara susunan dia tu mana tidak teratur molek. Selain daripada itu, hadis ini juga dhaif. Dhaif tu kerana Ibnu Ishaq itulah. Walau bagaimanapun daripada hadis ini kita nampak semaya tu semaya gapo, bukan semaya sunat, tapi semaya fardu. Sebab dia sebut sini semaya zuhur ataupun asar, cuma syak antara zuhur dengan asar. Walau bagaimanapun kalau tidak zuhur asar, kalau tidak asar zuhur pun semaya fardu lah juga. Tetapi oleh kerana hadis ini tidak kuat, dengan sebab itu Imam Malik tak pegang. Imam Malik kata hak ni semaya ni sunat. Sebab tu Nabi SAW buat lagu ni. Pergerakan banyak pun tak apa. Kalau sunat ni dia ada keringanan, kemudahan. Tapi kalau hak fardu, Nabi tak buat lagu ni. Lepas tu kalau orang kata ni riwayat ni Ibn Ishaq, dia tak sepakat. Sebab itulah kita tengok dalam syarah ni, hasyiah bawah nombor 3, al-hadith nassun. Jadi kalau nak kira lafaz hadis ini merupakan nas yang terang bahawa semaya ini adalah semaya fardu. Tetapi Ibnu Abdul Bar a'alla, memaklulkan hadis ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini berilat, ada masalah hadis ini. Ilat tu sebab apa? Dia kata bi annahu bi riwayat Ibnu Ishaq, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Artinya mengikut Ibnu Abdul Bar,
riwayat ni kalau ada Ibnu Ishaq jadi maklul selalu, jadi berilak selalu, ada masalah selalu. Anil Maqburi. Sedangkan dia kata Laith meriwayatkan daripada Maqburi. Ni riwayat hak mula-mula tadi kan? Hak mula-mula tadi. Hak yang pertama tadi. Yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua. Laith meriwayatkan daripada Sa'id juga. Ibnu Ishaq tadi meriwayatkan daripada Sa'id Al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id. Laith meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Sa'id daripada Amr bin Sulaim juga. Hadis Abu Qatadah juga. Situ tak ada sebut sembahyang atau sembahyang ke apa. Laith bin Sa'ad imam orang-orang Mesir. Jadi ulama besar, semua ulama terima dia. Dia tak ada sebut, tak ada tentu sembahyang ni sembahyang ke apa. Jadi Ibnu Ishaq ni dipertikaikan oleh ulama. Bila dia riwayat dia bercanggah dengan riwayat orang yang lebih kuat, orang tak pakar dia. Gitu kaedah dia. Kaedah dia. Orang tak pakar. Sebab tu ulama tak sepakat. Wa rawahu al-Laits 'an al-Maqburi falam yaqul fihi az-zuhra aw al-'asr. Dalam riwayat Laits dia tak ada sebut zuhur ke asar ke, tak ada sebut. Jadi selain daripada itu, Ibnu Ishaq ni dia meriwayatkan dengan an-anah pula. Ibnu Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id an. Dan dia ni mudallis. Ibnu Ishaq ni mudallis. Kalau kita tak ambil kira hak lain, tak usah cara hak lain, dari segi dia ni ada sifat mudallis saja, maka dia meriwayatkan secara an-anah, riwayat dia tu tak boleh pakai. Kalau dia riwayat secara an-anah. Kalau mudallis saja, dia melakukan tadlis saja. Masalahnya Ibnu Ishaq ni dia tidak melakukan tadlis saja, lebih daripada tu. Kalau dia kata haddatsana pun tak jadi apa. Apatah lagi kalau dia kata an lagu ni, lagilah tak kuat, tak boleh nak jadi hujah. Kalau dia kata haddatsana sami'tu pun tak dipakai. Lepas tu dah tak boleh pakai apa yang ulama mari. Dia nak ayat macam-macam ada. Hak tu atas kita tengoklah, ada hak dhaif, ada hak sahih riwayat ni. Jadi ulama kalau pegang apa-apa dia tidak pegang dengan hak dhaif tu. Cumanya hak dhaif ni ada juga orang di riwayat. Boleh kita tahu beza dia tu. Lagu mana hak dhaif riwayat, lagu mana hak kuat riwayat, lagu mana. Itu boleh ilmu kita kepada orang yang ngaji tak ada masalah. Orang hak tak ngaji dia kata, tengok Abu Daud buat hujah lah. Padahal Abu Daud sendiri kata Ibnu Ishaq ni dhaif. Dia sendiri kata. Jadi dia awak mari ni tujuan nak bagi pengajaran kepada kita. Biar kita tengok lagu mana beza. Misalnya tadi riwayat lain lagu mana, riwayat dia lagu mana, apa beza. Ada beza kan? Hak tu tertib molek. Tak ada apa ni peling-peling. Dulu kemudian tu tak ada. Jelujur molek. So hak tadi tak ada sebut zuhur atau asar. Hak ni ada sebut. Tu beza dia. Jadi kalau dia ni orang yang thiqah, orang yang boleh pakai, kalau dia sebut walaupun tidak disebut oleh yang lain, orang panggil, kalau dia thiqah, orang panggil ziyadatus thiqah maqbulah. Tapi dia tidak thiqah, tak diterima juga. Sebab itu Imam Malik tak sepakat. Dia kata semaya ni Nabi SAW akad Umamah ni semaya sunat. Imam Malik kata. Sebab itu ada pergerakan yang banyak pun tak apa, kata dia. Dia bagi kot tu Imam Malik. Sebab hadis semaya sunat. Lepas tu ada riwayat ni kata semua tak boleh pakar, kata dia. Ada. Sebab Imam Malik ni banyak dia tak serupa benar dengan Ibnu Ishaq. Dia anti benar, tak serupa. Dia tak sepakat. Dia hak tu. Sebab tak pernah sabar lah kalau semua. Lepas tu kalau orang kata ni Abu Qatadah ada alif belakang ni semaya ni menunjukkan fardu, tak boleh jadi bukti lagi hak tu. Tak boleh jadi bukti lagi bahawa ini semaya fardu, bahawa semaya sunat tak boleh jemaah kau. Semua sembahyang sunat tak boleh jemaah. Dia akan jawab gitulah pula. Sembahyang tahajud boleh jemaah. Sembahyang witir boleh. Banyak lagi hak lain-lain hak boleh. Kemudian tak habis juga sekat dulu lah malam ni. Kita berhenti sekat tu. Wallahu a'lam wa akhiru.